Ya. Jadi saya juga nak menjemput sekarang kalau boleh tangan naik sikit oleh Selas. Oh, okay, there you are. Hai, hai Dr. Ready. Nana. Right, hello. Okey, audio. Okay, saya perkenalkan diri tuan-tuan sikit. Kita di Polisas ada dua orang. Okay. Dia Muhammad Hafizi Faiz bin Zulkifli, pegawai UIDM. Ya, itu dia. So ini adalah Maru atau pegawai UIDM. Dan Encik Muhammad Faiz bin Ismail, also pegawai UIDM Maru kedua. So ini adalah, this is where Maru atau pegawai UIDM dan pegawai e-learning dan pensyarah-pensyarah semua come together dalam satu ekosistem untuk membantu PDP supaya berjaya. Jadi slot yang terakhir ini pada pagi ini bukanlah slot mengenai dengan application seperti mana slot nombor 1 dan nombor 2. Dia adalah satu, kalau boleh saya katakan, teaching and learning innovation yang telah dibuat pada tahun lepas dan di mana mereka telah come up with a whiteboard for teaching. Whiteboard atau lightboard? A lightboard. Lightboard. A lightboard. Saya silap sudah. A lightboard for teaching and learning. Saya rasa a lot of you dah tengok banyak universiti-universiti lately mengatakan bahawa oh ini the first lightboard dan sebagainya. Kita pun ada kita punya own lightboard dan you have done from last year, digunakan pakai semasa PDP last year. Jadi dengan tidak masa, saya nak beri laluan kepada Polisas, tim Polisas untuk cerita sikit mengenai dengan how you, where the idea come from dan apa dia yang nak digunakan, how is it being digunakan pakai dalam PDP. Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada semua. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nana selaku moderator. Terima kasih kepada JPPKK khususnya BIPD kerana memberi peluang pada kami lah untuk boleh kata berkongsi share sedikit amalan PDP-DT di Polisas. Okey. Sebelum tu saya kenalkan diri dulu. Nama saya Hafizi, Maro 1 di Polisas. Sahabat saya Muhammad Faris bin Ismail, Maro 2 Polisas. Okey, untuk pengetahuan kawan-kawan, mungkin kawan-kawan di college community mungkin tertanya-tanya, Maro ni apa sebenarnya? Okey, Maro ni adalah Multimedia and Resource Officer, ataupun dipanggil pegawai multimedia. Setiap politeknik dia ada pegawai multimedia lah, yang mana pegawai multimedia ni ditempatkan di unit pembangunan instruksional dan multimedia. Okey, apa tugas-tugas UIDM ni? UIDM ni ialah UIDM akan membantu para pensyarah untuk membangunkan bahan-bahan PDP berasaskan multimedia. Contohnya macam video 360, rakaman video, rakaman foto, audio, semualah. Itu merupakan satu tanggungjawab UIDM, tanggungjawab Maro lah, Maro 1 dan Maro 2. Okey, sebab ada yang bertanya saya, kadang-kadang tak tahu apa ni. Dia tanya, Maro ni apa sebenarnya? Jadi kat sini saya ceritakan teruslah Maro tu apa. Okey, seperti mana yang tuan-tuan boleh tengoklah di belakang kami ni, kami telah membangunkan satu produk yang dinamakan Polisas Lightboard. Okey, produk ni secara apa ni? Asasnya produk ni adalah produk yang kita bina pada Jun 2020 pada tahun lepas sejurus selepas kita dilanda pandemik lah, satu pandemik yang global lah orang cakap kan. Semua terkesan. Okey, apa yang kita buat ialah kita cuba membawa pengalaman chalk and talk di dalam online. Apa ni orang cakap? Experience face to face. Seperti mana kita tahu mana-mana pun di sekolah ke kita belajar daripada kecil dulu kita tahu. Chalk and talk ni satu perkara, satu kaedah yang dekat dengan kita, face to face dengan pelajar. Jadi kita cuba membawa experience tu ke dalam online supaya pelajar dan juga pensyarah boleh merasai. Okey, sebelum saya pergi bercerita dengan lebih lanjut, saya ingat saya nak kongsikan dengan tuan-tuan satu video tentang amalan PDP-DT di Polisas menggunakan Lightboard. Okey.
Walaupun pandemik COVID-19 melanda negara kita, namun proses pembelajaran secara dalam talian terus dijalankan bagi memastikan pelajar Polisas mendapat akses secara berterusan. Selaras dengan usaha Kementerian Pengajian Tinggi untuk memastikan rantaian COVID-19 dapat diputuskan, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah komited dengan melaksanakan pembelajaran atas talian dengan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Memang benar, pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian pasti ada kekangan. Namun dengan adanya idea dan inovasi daripada warga Polisas, pengajaran dan pembelajaran akan dapat ditingkatkan. Polisas, Reset Your World. Ifan Iqbal, Poli TV, is the chapter. Okey. Mungkin tuan-tuan dah dapat sedikit gambaran tentang lightboard yang kami bina. Okey. Saya harap tuan-tuan boleh layari YouTube channel iaitu Polisas Channel. Sebab sekarang ni kita baru ada 960 subscriber. Kod-kod mana dah tahu kan. Boleh pergi lebih. Harap tuan-tuan boleh subscribe dan juga share lah. Okey. Next slide. Okey, untuk bercerita dengan lebih lanjut tentang reka bentuk dan juga idea konsep lightboard ni, saya jemput sahabat saya Encik Faris Ismail untuk menerangkan lebih lanjut lah. Okey, seperti yang tuan-tuan lihat di slide show tadi, ni antara keluhan pensyarah pada peringkat awal pandemik, sejurus selepas pandemik. Keluhan pensyarah, masalahnya ruangan yang terhad untuk membuat pembelajaran secara online. Bila mana kita tengok peringkat awal sebelum kita cipta produk ni, pensyarah tu sendiri mengalami masalah bila kelas online. Peringkat awal diorang pensyarah perlu draw something dekat kertas, paper, and then contoh drawing kita tunjuk dekat depan laptop ataupun PC. And then student boleh refer kat situ. So secara keseluruhannya kreativiti ataupun pensyarah tu sendiri tak boleh nak explore lebih, tak boleh nak explain lebih. Sebab limit until just as big as A3 paper sahaja. Yang tu je. And then the next stage kita ada camera on top. So still pensyarah kalau contoh architecture start dengan drawings. Nak explain drawing to the student. Sorry, audio you tak clear. Okay, testing. Test. Atas speaker. Ya. Okay, test audio. Okay. Okay, sorry. Okay, peringkat awal explanation terhadap student tu menjadi limit. So bila mana kita came up dengan idea ni, so pensyarah boleh gunakan ruangan yang agak besar seperti dalam kelas tanpa membelakangi student, facing the student, still pensyarah pun boleh explain to the student in term of the calculation, in term of the drawings and so on. Tak perlu lagi guna A4 paper, explain everything, so student pun akan jadi bosan. So antara komponen utama okay, so basically chalk and talk tu masih lagi macam Cik Sri kata tadi, environment of the classroom tu kita bawa kepada online. Okay.
So the next slide. So kita the basic idea, kita came out dengan few of the design, okay, kita discuss and then kita came out dengan final design yang ada belakang ni, Prototype lah. 3 tu. Okay, the size of the height of the light board is dalam 7 kaki kali 6 kaki, and then the board itself 6 kali 4 kaki. So ample space for the lecturer untuk discuss ataupun untuk explain everything dekat board tu sendiri. Okay, next. Okay, ini adalah komponen-komponen utama yang kita gunakan. Menggunakan floating angle bar, LED light, acrylic board dan juga neon marker. So saya akan terangkan, okay, yang ni structure kita, main structure. Kita menggunakan floating angle bar, di mana fungsi utama floating angle bar ni as a main structure of the light board. Compare dengan material lain, contoh besi lain kita kena tepuk and then kita kena paku everything. Contoh kayu kena paku, besi kena tepuk. Tapi floating angle bar ni memang dah sedia ada berlubang. So kita just connect dia dengan menggunakan bolt and nut sahaja. Okay. So mana-mana institusi yang dah ada alat, kita boleh grind sendiri. Or else kita just pergi hardware, kita bagi dimension, diorang dah siap potong, balik ke institusi masing-masing, just plug and play sahaja. Okay, yang ni main structure. And then kita juga menggunakan acrylic board 10mm, 10mm berketabalan. Tebal dia ada various thickness, tapi kita ambil yang tebal supaya dia tak melendut bila kita draw something on the board. Okay. So light board ni juga dilengkapi dengan LED light di sekeliling. Kalau kita boleh tengok, okay, on off, okay, LED light function dia untuk menimbulkan lagi tulisan yang kita tulis di light board ni tadi. Okay. And then kita juga dilengkapi menggunakan neon marker. Okay. Function neon marker ni adalah untuk memberikan tulisan tu lebih glow apabila dipantulkan dengan LED light yang kita letakkan di sekeliling board ni tadi. Okay, sebagai contoh kalau kita off, okay, kita on, dia akan lagi glow. Okay, boleh tutup lampu tak? Okay. Contoh, okay, dia lagi terang, jelas bila kita switch off light. Okay, kalau kita tutup, tak nampak tulisan. Kita on, nampak tulisan. Okay. So light board ni juga dilengkapi dengan 4 roda for mobilization. So senang kita nak gerakkan ke mana-mana kita Buka lampu. nak pergi. Okay. Next, Encik Fizi akan tunjukkan macam mana sistem light board ni sendiri connect to the online class maupun secara rakaman. Okey, seperti mana yang tuan-tuan boleh tengok di skrin, masalah dia bila buat sini ialah boleh zoom sikit. Dah apa? Tulisan akan jadi terbalik. Sebenarnya pensyarah akan tulis seperti biasa, tapi tulisan ni akan jadi terbalik lah. Apa yang kita buat ialah kita akan menggunakan satu lagi software dipanggil Snap Camera. Snap Camera ni satu software yang free, boleh download sebagai filter. So maksudnya filter ni akan flipkan seperti mana yang kita tengok ni lah. Okey, cuba tekan flip. Okey, sekarang dah jadi flip lah. Daripada tulisan terbalik tadi dia akan jadi seperti biasa. Jadi itu yang kita buat di sinilah. Okey. Okey, terdapat 2 kaedah menggunakan lightboard ni. Yang pertama, kita boleh buat secara rakaman. Yang mana rakaman lebih mudah lah. Kita boleh rakam dulu topik by topik dan kita upload di mana-mana platform lah. Okey, yang kedua, kita boleh buat secara live. Secara live ataupun boleh menggunakan OBS, boleh maksudnya Google Meet macam kita guna sekarang ni, Webex kan. Jadi kita boleh gunakanlah platform-platform ni untuk secara live. Okey, kita akan tunjukkan macam mana. Kalau kata editing, sebenarnya mudah je editing ni. Tak terlalu orang kata terlalu kompleks. Kita pakai apa-apa software pun kita boleh flipkan editing ni. Even di dalam phone pun sebenarnya kita boleh gunakan. Okey, contoh boleh. Ya.
Okey, kita record. Kita bagi contoh record Record. Sekarang tulisan terbalik. Okey, bila kita stop. Okay, tulisan terbalik, kita just pergi ke edit, crop, and then kita klik. Done. So, kita dah ada, tak perlu pun, kalau tak ada kamera and so on yang canggih, kita boleh menggunakan phone untuk kita flipkan video yang kita record tadi. So, tak ada masalah untuk yang tak ada kelengkapan video kamera yang canggih, kita just menggunakan phone saja. Kita boleh record apa yang kita rakamkan dan kita boleh flip secara dalam telefon saja. Dan next video ni kita just boleh upload kepada pelajar tu sendiri. Okey, tu secara asas macam mana Lightboard ni berfungsi. Dan seterusnya next. Okey, ini apa yang telah kita laksanakan. Sebelum ini TDP secara atas talian bersama pelajar secara live maupun rakaman, and then next. Dan untuk pengetahuan semua, kita telah menghantar projek inovasi ni ke IVDIIC 2020, anjuran UiTM, dan alhamdulillah produk ni mendapat Gold Award untuk kategori innovation. Okey, next. Okey, itu saja dari kami. Diharapkan dengan perkongsian ini boleh memberi manfaat lah kepada semua. Okey, terima kasih. Okay, thank you very much tim daripada Polisas atas kongsian dengan Lightboard tadi. Very interesting. Saya juga diberitahu bahawa Lightboard ini you all dah sebenarnya idenya daripada YouTube, betul? I mean, dia ada DIY, dia ada dekat YouTube, dan beberapa innovation telah pun dilakukan ke atas idea asal ni. Boleh sesiapa terangkan apakah tambahan value yang telah you all buat? Okay, first of all in term of the cost, kalau kita tengok Lightboard ni sebelum ni memang dah ada, international dekat overseas pun dah ada, tapi the price a bit high. Untuk dapatkan size yang sebesar ni 8,000 plus. Okay, and then apa yang kami buat ialah kami buat satu inovasi di mana Lightboard ni mampu milik untuk semua institusi. Untuk size macam ni, not more than 1,000, dalam 700 yang kita habis untuk memiliki satu Lightboard ni. So semua institusi boleh buat sendiri. So kita boleh bagi dia punya drawings and so on, boleh buat sendiri dan adakan sendiri di setiap institusi masing-masing. And then dari segi architecture, saya based on architecture, apa yang boleh dilihat di sini, kita ada rotate angle bar ni di mana kita boleh tambah add-on ruler, scale ruler, kita boleh letak sini dan kita buat drawing. Okey, kita nampak kat sini dia ada platform kat sini. So kita boleh add on letak big size of the ruler, kita boleh masukkan, kita nak letak drawings and then technical drawings and so on, tak ada masalah. So yang tu antara komponen utama penambahbaikan daripada yang sedia ada sebelum ni. Sebab kos pun agak murah, dalam 700 lebih Faris, tak lebih 800. Lepas tu kita dapat satu saiz yang besar. Tapi mana kata kalau kita nak buat sendiri pun kita boleh modify sendirilah berdasarkan saiz dan mungkin lebih murah lah. Okay, good. So I like the innovation bit di mana you tambah baik dengan boleh buat architectural drawing dengan adanya ruler dan sebagainya. Dan the total cost is about what? 700, just now you said 700 RM. So I think benda ni boleh dibuat oleh semua politeknik. Hanya saya nak tahu sekarang pengoperasian ni di mana Lightboard sekarang ni berada di Polisas. Okey, Lightboard ni kita letakkan di studio UiDM. Feel free pada pensyarah, siapa-siapa pensyarah yang untuk menggunakan Lightboard ni, dia boleh datang ke UiDM untuk berbincang dan juga menghasilkan video. Jadi sangat apa ni, nak kata sambutan tu
okey lah. Kita ada, sebab dengan pandemik 30% bekerja ni kan, kita perlu rancang lah dari segi tempahan ni, dan kami merancang juga jika ada bajet lagi kita ada bajet lagi, kita nak letakkan di jabatan, khususnya contoh jabatan JMSK. Contoh, sebab ini sangat sesuai pada subjek yang melibatkan penyiraan. Saya baru nak tanya, siapakah yang boleh pakai lifeboat ni paling kerap? Okey, biasanya yang melibatkan penyiraan, sketch drawing, architecture, yang itulah yang mendapat sambutan, sebab dia orang suka menggunakan lightboard ni, sebab tak perlu nak tulis di atas kertas, ataupun ada setengah tu kebanyakan pensyarah membeli drawing pad. Jadi untuk menggunakan drawing pad ni dia perlukan satu kemahiran untuk berlatih juga, sebab bukan senang kita nak tulis kat drawing pad, tapi nak memata, nak kena memandang pada skrin. Jadi itu agak antara keluhan yang kita dengar, agak susah lah. Jadi bila kita sediakan satu lightboard ni, jadi dia orang suka, dia orang boleh sketch seperti mana dia face to face dengan student di dalam kelas. Itulah. Okay, alright. So JMSK for the time being, architecture mendapati boleh dikatakan minat lah boleh pakai ni. Jadi prosesnya adalah mereka tempah, I suppose, datang ke UiTM dan buat rakaman, dan video tu dia orang letak di platform masing-masing ataupun macam mana? So adakah durasi seperti mana tadi Azrul kata 15 minit, jangan lebih pada 15 minit? Is there a duration here yang you all macam ada polisi? Okey, bila pensyarah datang ke UiTM, kita akan berbincang lah, dan kita akan memberi nasihat, dan in fact kita pun akan develop video tu sendiri untuk dia berdasarkan subjek dan juga konten yang diberikan pada kita. Kita akan tolong edit sekali, buat sehingga sampai siap lah bersama-sama dengan pensyarah. Jadi tak ada masalah lah kat situ, sebab kita memberi apa ni, nasihat berdasarkan pengalaman kita lah, biar tempoh durasi yang bersesuaian. Biasanya satu video tu tak lebih dari 15 minit, kadang-kadang 10 minit je. Sebab kalau panjang pun emergency, contoh nak send to the WhatsApp, kalau big duration tu big size lah untuk hantar. Kita buat pendek-pendek, short je, dan kita galakkan dia untuk buat setiap topik, subtopik, berdasarkan subtopik keluar satu video. Dan bila dia dah siapkan satu, contohnya dalam kata tiga topik contohnya dia siapkan 3 topik dan subtopik tu, dia boleh tunggu at any time bila dia nak gunakan video tu. Dia buat live juga, tapi bila untuk sebagai satu video rujukan dia upload, itu terpulang. Kita tak ni lah, sama ada dia nak menggunakan YouTube Polisa Channel ataupun dia boleh gunakan platform dia sendiri. Okay. So akan ada proses di mana you akan beri tunjuk ajar to get used to the whiteboard, the lightboard, that dia boleh pakai dan sebagainya lah. So setakat ini dengan 30% kita berada di kampus, kita tak expect banyak penggunaan lah. Tapi dah ada yang menggunakan pakai. Dan kalau ada bahan-bahan ini di dalam YouTube, kemungkinan you boleh share URL dia supaya everybody boleh dapat lihat konten tersebut. Dan again, saya nak ucapkan tahniah kepada tim Maro Polisas, kerana walaupun di dalam event renovasi kebanyakan pensyarah dan PEL bercakap, this is the first time I think Maro juga datang ke depan untuk berkongsi. Dan saya rasa Maro-Maro di Politeknik lain juga terpanggil untuk share your best practices supaya kita sama-sama lah menjadi satu unit yang kukuh untuk memantapkan lagi PDPDT secara atas talian ini dalam talian ini tadi. So well done. So itu sahaja tuan-tuan dan puan, kita ada, this the time that we have for sesi episod yang kedua ni. Kita dah dengar daripada 3 institusi politeknik, bermula daripada PIS, kita masih ada lagi, thank you so much for waiting, Puan Zulia dan juga Puan Nora, menggunakan pakai perisian yang ada dalam talian seperti PEDEC dan sebagainya untuk collaborative learning yang boleh digunakan pakai oleh, at the moment they are using it for English, tetapi I'm sure
pensyarah-pensyarah lain boleh tengok dan boleh imagine perkara application itu diguna pakai di dalam suasana khusus atau program-program yang lain. And then we have got Cik Zudin daripada Politeknik Perdikson. Again, thank you so much Cik Zudin atas perkongsian YouTube channel tadi, apa konten-konten yang telah dimuatkan. Saya tak tahu sama ada Lightboard will be something that you find interesting untuk you guna untuk dibina di PD. Polisai dah kata dia boleh jual ke bagi free ke dia punya blueprint? Tak ada masalah, kita akan share je. Sebab apa doktor? Sebab berdasarkan sebelum ni bila kita rangka atas tangan je, saya pun tak tahu bukan sebab architecture kan. Bila saya ada arkitek ni, dia tolong saya rangka satu design ni. Daripada design tu boleh dapat semua berapa besi, berapa unit, berapa ball and nut, angle dia. Jadi saya rasa macam sangat bertuah bila ada orang yang tahu dalam bidang architecture ni. KPM pernah datang. Dan KPM untuk pengetahuan College Profesional Mara dari Kuantan, Indra Mahkota pun ada datang buat lawatan kat sini dan dia pun minta nasihat pada kita dan kita telah buat satu untuk dia lah, untuk KPM, dan dia betul-betul menggunakan lah. Dia nak gunakan di dalam, kalau boleh dia nak gunakan every class di KPM Kuantan. Dia nak guna di setiap kelas? Ada a few class lah yang dia akan gunakan lightboard ni. Tapi for a start dia ada buat, tak silap saya ada 1-2 macam tu lah kot. Dia ada buat. And last, kita ke UIDM balik lah kepada dua orang baru kita. Anything yang nak sampaikan? Okey, apa yang kami lihat daripada segi daripada pihak PPD, pihak PIS dengan menggunakan various of software yang menarik, contoh macam Padlet. And then bagi pihak Polisas sendiri, mungkin pihak PIS atau PD boleh menggunakan juga lightboard dengan various of colours, tulisan, drawing, memasukkan input daripada lightboard ni ke dalam Padlet and software masing-masing. InsyaAllah student saya rasa akan lagi memberikan tumpuan yang lebih fokus dalam PMT yang akan diajarkan oleh pensyarah itu sendiri. Okey. Pada saya pula, kita faham dengan pandemik COVID ni memang banyak cabaran yang kita akan hadapi dalam, khususnya dalam PNPDT ni lah. Kalau boleh, tuan-tuan boleh rujuk pada, untuk di Politeknik, tuan-tuan boleh rujuk pada Maro, dan kebanyakannya sebab tu di awal tadi saya ada ceritakan pasal Maro. Sebab apa? Sebab ada yang tak tahu lagi Maro ni apa sebenarnya. Jadi kat sini bukanlah saya kata, boleh kata nak promote jugalah untuk Maro dan juga UIDM. Sebab saya cakap terang-terang lah, satu unit UIDM ni ialah satu unit yang banyak benda dia boleh bantu. Akan bantu tuan-tuan. Benda ni sangat-sangat bagus lah maksudnya. Boleh berbincang dengan Maro tuan-tuan. Jadi tak ada masalah, kita akan ni. Dan sama-sama Maro pun sebenarnya, kami ni duduk di belakang pentas biasanya. Di belakang ni, dan ramai orang tak tahu kewujudan Maro. Jadi saya harap mungkin tuan-tuan boleh berhubung dengan Maro tuan-tuan untuk berbincang dengan dia orang, dan ramai lagi sebenarnya Maro-Maro lain yang hebat-hebat saya tahu. Dan juga even Dr. Nana sendiri pun salah seorang daripada Maro. Tapi memang mereka ni hebat. Boleh tuan-tuan boleh rujuk. Itu sajalah saya, Dr. Nana. So, Assalamualaikum, thank you PIS, thank you PPD dan thank you Polisas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.